Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuriza Batusha binti Muhammad Fauzi, nombor matrik BA23110436. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkaitan Kesatuan Eropah yang membincangkan tentang cabaran semasa terhadap Kesatuan Eropah, kesan terhadap identiti Eropah dan proses demokrasi dalam Kesatuan Eropah. Saya akan memulakan pembentangan dengan membentangkan bahagian pengenalan di mana Kesatuan Eropah secara umumnya merupakan sebuah kesatuan politik dan ekonomi yang terdiri daripada 27 buah negara di benua Eropah. Ia ditubuhkan dengan objektif utama iaitu untuk menggalakkan kerjasama yang erat antara negara-negara anggota, terutamanya dalam bidang ekonomi, politik dan sosial serta keselamatan. Kesatuan ini dibina berasaskan prinsip perpaduan, keamanan dan kerjasama bagi mewujudkan sebuah wilayah Eropah yang lebih stabil, aman dan bersatu. Namun begitu, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Kesatuan Eropah berdepan dengan pelbagai cabaran dan kritikan yang telah menggugat kestabilan dan integrasi serantau. Antara cabaran utama yang dihadapi termasuklah krisis pelarian, peningkatan populisme dan nasionalisme, serta peristiwa yang sangat signifikan iaitu Brexit berlaku di mana United Kingdom mengambil keputusan untuk keluar daripada Kesatuan Eropah. Situasi ini menimbulkan persoalan-persoalan penting seperti identiti Eropah, legitimasi institusi Kesatuan Eropah, dan kepercayaan rakyat terhadap Kesatuan Eropah sendiri. Brexit ataupun British Exit secara umumnya merujuk kepada penarikan diri rasmi United Kingdom daripada Kesatuan Eropah. Antara punca utama Brexit berlaku termasuklah isu kedaulatan nasional, krisis pelarian serta tekanan ekonomi dan politik. Pada Jun 2016, satu referendum nasional telah diadakan dan sebanyak 52% rakyat United Kingdom memilih untuk keluar daripada EU. Dan proses ini secara rasminya selesai pada 31 Januari tahun 2020. Selain itu, krisis pelarian juga telah mencetuskan kebimbangan terhadap kalangan negara anggota Kesatuan Eropah, terutamanya selepas gelombang besar pelarian daripada Timur Tengah dan Afrika Utara memasuki Eropah sekitar tahun 2015. Keadaan ini berlaku akibat konflik bersenjata dan kestabilan politik di negara asal mereka. Dalam masa yang sama juga, fenomena populisme turut meningkat. Populisme contohnya bersifat anti-imigrasi dan nasionalis, manakala populisme kiri pula lebih cenderung kepada isu ekonomi, keadilan sosial dan anti-kapitalisme. Fenomena ini telah menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap dasar-dasar Kesatuan Eropah dan menguatkan lagi sentimen perpecahan, di mana kesemua isu ini telah menjadi faktor utama yang mencabar perpaduan dan kestabilan dalam Kesatuan Eropah. Oleh itu, dalam pembentangan ini kami akan mengupas dengan lebih lanjut berkaitan isu-isu berkaitan populisme. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Syafiqah binti Muhammad, nombor matriks BA23110354. Pada hari ini saya akan menerangkan bagaimana populisme memberi kesan kepada Kesatuan Eropah. Pertama sekali, apakah itu populisme? Menurut Charles Moody, populisme ialah satu pendekatan politik yang membahagikan masyarakat kepada dua kumpulan utama, yaitu rakyat biasa yang jujur dan pemimpin yang korup. Dalam konteks Kesatuan Eropah, populisme wujud melalui dua bentuk, yaitu populisme kanan dan juga populisme kiri. Populisme kanan menentang migrasi, nakala populisme kiri pula menumpukan kepada ketidaksamaan ekonomi, hak sosial dan juga bersifat anti-kapitalisme, di mana gerakan populis ini menolak integrasi budaya dan juga peraturan yang ditetapkan oleh EU. Keadaan ini mewujudkan satu tanggapan bahawa identiti Eropah tidak dapat disatukan dengan identiti kebangsaan. Selain itu, golongan populis mewujudkan naratif kita lawan mereka. Golongan populis ini cuba membezakan rakyat biasa dengan pendatang dan kumpulan etnik minoriti.
tindakan ini akhirnya mewujudkan xenofobia ataupun kebencian terhadap orang luar. Contohnya di negara seperti Hungari dan Poland beranggapan bahawa kesatuan Eropah adalah sebuah kuasa luar yang cuba memaksa kehendaknya dan mengancam budaya tempatan di negara mereka. Selain itu, populisme juga menghakis kepercayaan rakyat terhadap demokrasi, di mana pemimpin populis beranggapan bahawa institusi kesatuan Eropah seperti Parlimen Eropah dan juga Suruhanjaya Eropah sebagai institusi yang jauh daripada rakyat biasa. Selain itu, golongan populis sering memperbesar-besarkan isu seperti Islam, pengangguran dan juga jenayah untuk mempengaruhi pandangan masyarakat. Itu kesatuan Eropah menggubal undang-undang yang mengehatkan kebebasan badan kehakiman dan juga mewujudkan peraturan pilihan raya yang mengekalkan kuasa mereka. Simpulannya, populisme bukan sahaja melemahkan identiti Eropah, tetapi juga mengancam asas demokrasi di rantau itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nursyafqah Syafira binti Al-Sikar, BA 2311059. Hari ini saya akan memberitahu apakah kesan krisis pelarian terhadap identiti dan proses demokrasi kesatuan Eropah. Isu ini bukan sekadar soal immigration, tetapi juga telah mencabar nilai dan perpaduan politik Eropah. Ketibaan pelarian dalam jumlah besar telah menimbulkan ketegangan antara keterbukaan dengan keselamatan dan ekonomi. Negara seperti Jerman bersikap terbuka, manakala Hungari dan Poland mengetatkan sempadan mereka. Hal ini menimbulkan persoalan, adakah EU benar-benar satu kesatuan ataupun berpecah dalam sesebuah prinsip. Mari kita masuk kepada persoalan, adakah EU benar-benar satu kesatuan atau berpecah dalam sesebuah prinsip. Hal ini dikatakan demikian, EU mencerminkan dilema yang sangat besar dalam identiti politik kesatuan Eropah. Pertama, dari segi perbezaan pendekatan antara negara anggota. Krisis pelarian telah mengerlakan jurang yang ketara dalam dasar immigration. Negara seperti Jerman dan Sweden mengekalkan dasar terbuka atas dasar kemanusiaan dan tanggungjawab yang moral. Sebaliknya, negara seperti Hungari, Poland dan Republik Czech mengambil pendekatan proteksionis, menolak kuota hagian pelarian dan memperketatkan sempadan mereka. Perbezaan ini secara langsung telah mencabar prinsip solidariti yang menjadi asas pembentukan EU. Kedua, dari sudut nilai krisis pelarian. Krisis pelarian ini telah mendedahkan pertentangan antara prinsip keterbukaan yang diasaskan atas hak asasi manusia dan kesamarataan dengan kebimbangan terhadap keselamatan nasional, kestabilan ekonomi dan identiti budaya berlaku. Ketakutan ini sering dimanipulasi oleh parti populis demi keuntungan politik, sehingga ia telah menjejaskan kesepakatan terhadap nilai-nilai bersama yang selama ini menjadi tonggak kesatuan Eropah. Akhir sekali, dari segi kesatuan politik, kegagalan EU untuk mencapai dasar pelarian yang kolektif telah menunjukkan kelemahan institusi dalam menyatukan sesebuah keputusan. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila negara anggota lebih mengutamakan kepentingan nasional berbanding keputusan bersama, idea EU sebagai sebuah entiti bersatu semakin pudar. Maka identiti kesatuan Eropah kini bukan lagi satu perkara yang terjamin, tetapi satu perjuangan berterusan yang perlu dibina semula melalui dasar bersama dan kerjasama politik yang sangat teguh. Seterusnya, kebangkitan popularisme dalam kalangan negara-negara kesatuan Eropah telah menjadi salah satu pesan paling ketara akibat krisis pelarian.
Parti-parti populis berhaluan kanan seperti Alternative for Deutschland (AfD) di Jerman, National Rally di Perancis, dan Fidesz di Hungari telah menggunakan isu pelarian sebagai alat politik untuk menimbulkan kebimbangan dalam kalangan rakyat. Mereka sering menggambarkan bahawa pelarian sebagai ancaman terhadap identiti budaya Eropah, keselamatan negara dan kestabilan ekonomi. Retorik seperti melindungi sempadan dan mengutamakan rakyat tempatan dimanipulasikan untuk mengukuhkan imej nasionalisme dan mengaburkan nilai keterbukaan yang menjadi asas EU. Media juga telah memainkan peranan penting dalam menyebarkan naratif yang menakutkan mengenai pelarian. Seterusnya, menyemarakkan sentimen xenofobia. Hal ini kerana mereka takut dan prejudis terhadap orang luar. Kesan daripada ini, banyak negara yang menyaksikan peningkatan undi kepada parti-parti populis dalam pilihan raya yang akhirnya memberi tekanan terhadap kerajaan untuk mengetatkan dasar immigration dan mengetepikan komitmen terhadap hak asasi manusia. Fenomena ini bukan sahaja mengubah landscape politik EU, malah turut telah menjejaskan prinsip-prinsip demokrasi dan perpaduan dalam kesatuan Eropah tersebut berlaku. Krisis pelarian telah mendedahkan kelemahan struktur demokrasi dalam kesatuan Eropah, terutamanya apabila negara anggota gagal mencapai kata sepakat dalam merangka dasar bersama. Perbezaan pandangan yang ketara antara negara yang menyokong dasar terbuka dengan negara yang lebih cenderung kepada pendekatan yang tertutup telah mewujudkan perpecahan yang menjejaskan prinsip asas demokrasi deliberatif dalam EU. Sebagai akibatnya, dasar yang sepatutnya dibuat berdasarkan kes dan nilai bersama sering terpaksa tunduk kepada tekanan politik domestik. Pemimpin negara anggota yang cenderung mengutamakan sentimen rakyat tempahan untuk kepentingan pilihan raya dan kestabilan dalaman. Perbandingan ini telah membuat keputusan yang berlandaskan prinsip keterangkuman serantau. Fenomena ini telah mengurangkan tahap kepercayaan rakyat terhadap institusi demokratik EU yang telah dilihat tidak lagi mampu melindungi kepentingan kolektif seluruh anggota negara, serta ini telah menjadi perundangan dan dasar imigrasi mereka kepada lebih yang tertutup. Secara keseluruhannya, krisis pelarian bukan sekadar tentang sempadan dan statistik. Ia adalah tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangkan. Bagi EU, ia adalah soal identiti, perpaduan dan masa depan yang demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ainul Mardia binti Gapar, nama metrik BA 23110138, dan saya akan membentangkan kesan Brexit terhadap identiti dan proses demokrasi dalam kesatuan Eropah. Sebelum itu, Brexit atau Britain Exit bermaksud keputusan United Kingdom untuk keluar daripada kesatuan Eropah ataupun EU. Kesan Brexit dari sudut identiti kesatuan Eropah ialah telah mencabar nilai asas EU seperti solidariti, kerjasama dan perpaduan. Keluarnya UK telah menimbulkan persoalan di kalangan negara anggota lain, seperti adakah nilai-nilai ini masih relevan jika kepentingan nasional boleh dijadikan alasan untuk keluar. Menurut teori konstruktivisme, krisis seperti ini boleh mengubah cara sesebuah negara membentuk identiti dan pendirian mereka. Sebenarnya, rakyat United Kingdom sendiri tidak melihat diri mereka sebagai sebahagian daripada orang Eropah. Kajian menunjukkan bahawa walaupun telah bersama EU lebih 40 tahun, rakyat UK lebih mengutamakan identiti mereka sebagai British sahaja dan bukan British dan Eropah. Perkara ini sangat berbeza jika dibandingkan dengan rakyat negara EU lain yang lebih cenderung mengaitkan diri mereka dengan identiti Eropah. Justru, identiti kebangsaan United Kingdom yang kuat ini menjadi salah satu faktor utama kenapa kempen Brexit mendapat sokongan ramai.
Seterusnya, dari sudut proses demokrasi dalam Kesatuan Eropah pula telah menyebabkan kritikan defisit demokrasi terhadap sistem Kesatuan Eropah wujud. Hal ini kerana ahli politik British iaitu David Marquand telah menyuarakan kritikannya terhadap keupayaan sistem demokrasi dalam Kesatuan Eropah dari segi kekurangan legitimasi demokratik dalam institusinya. Tambahan lagi, kadar yang keluar mengundi dalam pilihan raya Parlimen Eropah juga adalah rendah dan ini turut membuktikan bahawa demokrasi Eropah tidak berfungsi dengan efisien. Malahan, kajian untuk meninjau peratusan rakyat yang berpuas hati terhadap demokrasi di Eropah dan United Kingdom juga menunjukkan bahawa majoriti rakyat berpuas hati dengan sistem demokrasi di United Kingdom sahaja. Isu Brexit ini juga turut menyumbang kepada kebangkitan gelombang error skeptisisme di negara lain. Sebelum itu, umum mengetahui bahawa United Kingdom merupakan salah satu entiti yang bersifat euroskeptik dalam Kesatuan Eropah dan dikembangkan lagi oleh Margaret Thatcher, iaitu salah satu suara euroskeptik yang paling penting dan terkenal di United Kingdom yang sentiasa menolak kemajuan dan integrasi Eropah. Apabila isu Brexit ini terjadi, maka ini memberi inspirasi kepada negara lain seperti Itali apabila proses Itali untuk keluar daripada Kesatuan Eropah pada tahun 2018 semakin popular yang dikenali sebagai Italexit. Lebih-lebih lagi, Italexit ini dibahaskan oleh parti-parti politik gabungan yang terkenal dari negara Itali seperti Five Star Movement dan Populist Liga yang menyokong Italexit bagi menyelesaikan isu ekonomi dan sosial negara Itali kerana meragui akan keupayaan Kesatuan Eropah untuk menyelesaikan isu tersebut. Kesimpulannya, isu Brexit ini bukannya sekadar isu politik United Kingdom semata-mata, tetapi ia juga turut meninggalkan kesan yang besar terhadap identiti serantau Kesatuan Eropah dan mencabar struktur demokrasi yang ada dalam Kesatuan Eropah itu juga. Perkara ini juga membuka ruang lebih banyak negara mempersoalkan kesetiaan mereka terhadap Kesatuan Eropah dan ini akan mengakis sedikit sebanyak simbolik yang dibawa oleh persatuan ini. Oleh itu, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farahim binti Abdul Saad dan di bahagian ini saya dan rekan saya Mas Rina akan menerangkan mengenai kesatuan politik dan sosial dalam EU. Seperti yang kita tahu, EU adalah gabungan negara-negara Eropah yang bekerjasama dari segi politik, ekonomi, sosial dan ketenteraan. Namun, sejak belakangan ini timbul pelbagai isu dan cabaran yang mana menguji perpaduan antara negara anggota. Persoalan di sini adalah, adakah EU masih mampu mengekalkan kesatuan politik dan sosial dalam kalangan rakyat dan negara anggotanya? Mari kita lihat terlebih dahulu beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh EU. Pertama sekali ialah ketidakseimbangan ekonomi antara negara anggota. Isu ini mencetuskan ketegangan antara negara-negara kaya seperti Jerman dan Belanda dengan negara-negara yang terjejas oleh krisis keuangan seperti negara Greece, negara Itali, dan negara Spanyol, yang mana mereka tersebut dikenali dengan singkatan PIIGS. Krisis Eurozone ini berlaku antara tahun 2010 hingga tahun 2015 dan merupakan krisis yang paling buruk dalam sejarah EU. Negara kaya menuntut kawalan yang ketat terhadap belanjawan negara-negara yang terjejas dan ini menimbulkan persepsi layanan yang tidak adil. Kedua pula, cabaran yang mereka hadapi ialah pengunduran United Kingdom ataupun dikenali sebagai Brexit. UK merupakan penyumbang ekonomi kedua terbesar selepas daripada Jerman. Apabila UK keluar daripada EU, ia memberikan kesan yang besar terhadap kekuatan politik dan ekonomi EU serta menimbulkan keraguan dalam kalangan negara anggota yang lain. Berikut berkaitan dengan masa depan kesatuan tersebut. Namun, EU tidak berdiam diri. Pelbagai langkah integrasi dan kerjasama telah dilakukan untuk memastikan perpaduan ini terus terpelihara antara kalangan negara-negara anggota. Sebagai contohnya, EU telah memperkenalkan dasar bersama yaitu Akta Perkhidmatan Digital dan European Green Deal yang menyelaraskan tindakan negara anggota terhadap isu teknologi dan alam sekitar. Dalam aspek keselamatan pula dan dasar luar, EU menggunakan kerangka Common Foreign dan Security Policy ataupun CFSP untuk bertindak secara kolektif.
seperti yang berlaku dalam konflik Ukraine. Selain daripada itu, EU turut melancarkan pelan pemulihan yang dikenali sebagai Next Generation EU, iaitu salah satu inisiatif besar-besaran yang berjumlah 750 bilion euro untuk membantu negara anggota pulih daripada krisis terutama semasa pandemik COVID-19. Langkah ini bukan saja memulihkan ekonomi, malah menunjukkan juga semangat perpaduan antara negara-negara anggota. Kesimpulannya di sini, walaupun EU menghadapi pelbagai cabaran besar seperti populisme, krisis ekonomi, dan pengunduran UK (Brexit), usaha-usaha kolektif yang dilaksanakan menunjukkan bahwa EU masih berupaya mengekalkan kesatuan politik dan sosial mereka. Kerjasama strategik dalam pelbagai bidang serta komitmen terhadap solidarity membuktikan bahwa gabungan ini masih relevan dan kuat di pentas global. Sekian, itu sudah pembentangan daripada saya. Saya akan pas kepada rakan saya, Mas Rina, untuk membentang bagian selanjutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Masrina binti Muhammad Rasul dengan matriks nombor BA23110070. Selain daripada itu, faktor penting yang menentukan kemampuan EU untuk kekal bersatu ialah persepsi rakyat terhadap institusi dan dasar-dasar EU itu sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana tinjauan Eurobarometer pada tahun 2025 menunjukkan bahawa 74% rakyat EU percaya keanggotaan dalam EU membawa manfaat kepada negara mereka dan yang merupakan sokongan tertinggi mereka sejak tahun 1983. Namun begitu, hampir separuh daripada penduduk EU juga menyatakan bahawa EU sedang bergerak ke arah yang salah. Hal ini dikatakan demikian kerana membawa kepada perasaan campur aduk kerana idea yang dikeluarkan oleh EU masih kuat namun ada yang kurang dalam pelaksanaan. Serta krisis pelarian pada tahun 2015 juga memperlihatkan persepsi berbeza rakyat terhadap idea EU yang memperlihatkan jurang solidarity antara negara. Sebagai contoh, negara seperti Jerman, Sweden mengambil langkah terbuka dalam menerima pelarian dari Syria dan Afrika. Namun, beberapa negara anggota seperti Hungary dan Poland menolak idea yang dicadangkan oleh EU untuk melihat dan untuk menutup permintaan pelarian dari Syria dan Afrika Utara. Hal ini mewujudkan rasa tidak adil atau ketidaksepakatan antara negara-negara anggota dan menjejaskan lagi kepercayaan antara negara-negara anggota. Hal ini menunjukkan negara anggota tidak mempunyai atau memahami konsep tanggungjawab bersama. Ini menunjukkan bahawa solidarity yang menjadi asas kepada ideologi EU tidak sentiasa diterjemahkan dalam bentuk kolektif. Serta yang lebih merisaukan lagi ialah naratif identiti Eropah yang berubah menurut laporan oleh European Council on Foreign Relations pada tahun 2024 menyatakan dan memberi amaran bahawa idea istilah ke-Eropean semakin didominasi oleh unsur etnik dan keagamaan yang sempit dan menindas atau membiarkan minoriti seperti pendatang dan komuniti Muslim daripada identiti sebagai seorang Eropah sekaligus melemahkan semangat keberkesanan yang menjadi asas kepada EU. Seterusnya, walaupun terdapat ketegangan dan ketidaksamaan dalam kalangan rakyat dewasa EU, generasi muda EU mula menunjukkan diri sebagai harapan masa depan EU. Statistik ada menunjukkan golongan belia dalam lingkungan umur 14 hingga 25 tahun merupakan kumpulan yang majoritinya adalah pro-Eropah, di mana satu kajian dari Eurobarometer menyatakan sebanyak 88% daripada golongan muda menyatakan sokongan mereka terhadap hak keanggotaan mereka sebagai negara-negara anggota EU, serta sebanyak 70% menyokong dan berpuas hati dengan cara demokrasi berfungsi di peringkat Eropah. Kesadaran golongan muda semakin tinggi selepas pandemik melanda, di mana banyak golongan belia yang mulai aktif dan dalam organisasi belia, protes alam sekitar dan kempen tuntutan hak asasi manusia. Hal ini jelas membuktikan wujud keinginan kuat dalam kalangan generasi belia untuk membentuk masa depan EU yang lebih adil, demokrasi dan yang lebih baik. EU juga masih mampu mengekalkan kesatuan politik dan sosial dalam kalangan rakyat dan negara anggotanya. Hal ini dapat dilihat apabila pengaruh global EU yang semakin meningkat bukan sahaja dalam bidang ekonomi tetapi juga diplomasi dan dasar luar. Hal ini dapat dibuktikan apabila EU menjadi salah satu suara utama dalam rundingan iklim global seperti COP28 dengan pendekatan yang digunakan iaitu European Green Deal yang juga digunakan sebagai contoh
kepada negara-negara lain. Selain itu, EU juga mengukuhkan pengaruhnya dengan memberi bantuan pembangunan kepada Afrika dan memainkan peranan penting dalam menyokong kestabilan melalui misi keamanan dan kerjasama perdagangan. Di samping itu, bagi mengimbangi pengaruh China dan Amerika Syarikat, EU telah mengukuhkan kerjasama strategik dengan negara-negara Indo-Pasifik. Hal ini bukan sahaja meningkatkan pengaruh EU tetapi juga memperkukuhkan identiti kolektif sebagai kuasa yang mempromosikan multilateralisme dan peraturan antarabangsa. Perkembangan ini sedikit sebanyak menyatukan negara anggota di bawah visi bersama, menjadikan EU bukan sahaja penting untuk rakyatnya tetapi juga relevan dan dihormati secara global. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, isu besar seperti Brexit, krisis pelarian dan peningkatan populisme telah memberi kesan yang sangat mendalam terhadap kesatuan Eropah. Ketiga-tiga isu ini bukan sahaja menggugat kestabilan politik dan ekonomi serantau, malah turut mencabar asas integrasi yang telah dibina sejak sekian lama oleh negara-negara anggota Kesatuan Eropah. Peristiwa-peristiwa ini jelas menunjukkan bahawa Kesatuan Eropah bukanlah sesuatu yang kekal atau mudah untuk dikekalkan. Ia menuntut kerjasama, kesepakatan dan tolak ansur yang berterusan antara negara-negara ahli. Tanpa pendekatan bersama dalam menangani isu-isu sensitif seperti sempadan, imigresen dan kedaulatan, besar kemungkinan Kesatuan Eropah akan terus menghadapi tekanan yang boleh melemahkan asas integrasinya. Namun begitu, kami berpendapat juga bahawa setiap cabaran yang timbul sebenarnya juga merupakan satu peluang pembelajaran bagi Kesatuan Eropah dengan menilai semula dasar-dasar yang sedia ada dan memperkukuhkan komitmen terhadap nilai asas seperti demokrasi, keadilan sosial dan keterangkuman ekonomi. Kesatuan Eropah masih mempunyai potensi besar untuk bangkit semula sebagai sebuah kesatuan serantau yang lebih relevan di peringkat global. Oleh itu, walaupun cabaran terus wujud, masa depan Kesatuan Eropah masih bergantung kepada keupayaannya untuk beradaptasi, bersatu dan memperkukuhkan identitinya sebagai sebuah blok serantau yang moden dan inklusif. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.